Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak berkongsi tentang tajuk bahagi nilai wang bagi matematik tahun 5 rujukan buku teks muka surat 97. Kita tengok contoh yang pertama, perbualan di antara seorang pengurus dengan pekerjanya. Okey, pengurusnya kata, sila urus sumbangan 650,000 sama banyak kepada 4 buah badan amal. Jadi pekerjanya kata, baik tuan. Soalannya, berapakah nilai sumbangan untuk setiap badan amal? Jadi seperti biasa, fahami soalan, baca dan fahami soalan, kemudian bulatkan kata kunci. Jadi kata kunci di sini 650,000 sama banyak. Okey, kata kunci ada sama banyak. Sama banyak bermaksud operasi bahagi. Okey, maksudnya nak bahagi dengan berapa? Ada dia kata 4 buah. Maksudnya bahagi dengan 4. Jadi apa benda yang kita perlu bahagi 4 tu? Yang tadilah duit sumbangan RM 650,000 bahagi dengan 4. Jadi buat bentuk lazim lah. Jadi buat bentuk lazim 650,000 bahagi dengan 4. Bagi murid yang lemah lagi sifir. Okey, kena bina sifir 4 ya. Jadi 1 darab 4, 4. Jadi tolaklah 6 tolak 4, 2 ya. Ada baki 2. Bawah turun 5. 6 darab 4, 24. Bakinya 1 ya. Bawah turun sifar. Seterusnya 5 darab 4, 20. Okey, tiada baki ya, sifar. Seterusnya, sifar 2 lagi sifar ni bawah turun saja, cara ringkas ya. Di bawah turun saja. Kemudian tulis saja atas ni sifar, sifar. Jadi sifar darab 4, sifar lah. Jadi dapatlah jawapannya. Kemudian satu perkara lagi, jangan lupa tulis RM ya. Soalan RM, jawapan kena ada RM. Jadi dapatlah jawapannya. Nilai sumbangan untuk setiap badan amal ialah berjumlah RM162,500. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua, 2A ya. RM317,659 bahagi dengan 10. Jadi untuk bahagi 10, bahagi 100 dan bahagi 1000 kita akan gunakan kaedah ombak. Tak perlu buat bentuk lazim ya. Kalau sebelum ni cikgu dah ajar dalam video sebelum ni, kalau darab 10, darab 100, darab 1000, okey, ombaknya ke kanan ya. Ke kanan. Berapa sifar, berapalah ombaknya ke kanan. Okey, untuk bahagi, minggu ni cikgu akan fokus kepada bahagi ya. Jadi bahagi 10 maksudnya 1 ombak. Ada 1 sifar, 1 ombak. Bahagi 100, 2 sifar, 2 ombak. Bahagi 1000, 3 ombak. 3 sifar, 3 ombak. Okey, ombaknya ke mana? Kiri ya. Ke kiri. Kalau darab sebelum ni ombaknya ke kanan. Alright, ingat ya. Jadi untuk soalan 2A ni, wang ni tiada duit sen ya. Jadi kamu tak nampak titik perpuluhannya ya. Jadi titik perpuluhannya berada di sini ya. Okey, di belakang sekali, di hujung sekali. Selepas angka 9. Jadi dia nak bahagi dengan 10. 10 ada 1 sifar. 1 sifar bermaksud 1 ombak ke kiri ya. Ingat, kalau bahagi ombaknya ke kiri. Jadi, ombak tu tujuannya kita nak ubah titik perpuluhan. Kita nak pindahkan dia. Okay, jadi, pindahkan 1 nombor. Okay, langkau 1 nombor. Jadi, dah pindah titik perpuluhan ke sini. Jadi, titik perpuluhan yang sebelum ni tu, yang kamu cipta tu, dah hilang dah. Dah pindahkan dah. Dah pindah ke sebelah ya. Jadi, kamu tulis sajalah jawapannya seperti kat atas ni ya. 31765. Ada titik ya di situ. Titik 9. Kemudian ingat ya. Nak tulis RM ni. Kalau perpuluhan 9 macam ni. Okey, ini duit sen. Kamu tambah sahaja sifar. Okey, jadi barulah boleh baca sekarang ni. RM31,765.90. Alright. Jadi untuk soalan 2B bahagi dengan 100 sama juga ya. Duit sennya tiada. Jadi titik perpuluhannya tiada. Jadi kamu cipta sendiri titik perpuluhannya dekat sini ya.
Jadi sifar-sifar duit sen tak perlu tulis lah. Okey, ingat 200 ada 2 sifar bermaksud 2 ombak ke kiri. Jadi buatlah ombak 1, 2. Ombak tu tujuannya kita nak pindahkan titik perpuluhan tu. Okey, dah pindah ke sini dah. 2 ombak ya. Jadi titik perpuluhan yang sebelum ni tu buanglah. Dapatlah jawapannya. Okey, 6483.21. Cara bacanya RM6,483.21. Alright, senang saja ya. Okey, soalan C bahagi dengan 1000 ya. Jadi untuk soalan ni pun sama, tiada duit sen, jadi kamu kena cipta titik perpuluhan dekat sini ya. Okey. Jadi 3 sifar 1000 ya, ada 3 sifar. 3 sifar bermaksud 3 ombak. 1, 2, 3. Okey, pindahkan 3 ombak ya, buat 3 ombak. 1 ombak tu langkau 1 nombor, 1 nombor. Okey, 2, 3. Jadi dah pindah ke sini ya. Titik perpuluhan tadi. Jadi titik perpuluhan sebelum ni buanglah. Jadi kamu tulislah apa yang ada kat atas ni, titik perpuluhan, buat turun lah. Jadi cara bacanya macam mana ni? Ada 200 di sini. Okey, ingat tak sebelum ni? Okey, sifar yang ni kena buang ya. Jadi buanglah, dia duit sen ya. Sebabnya duit sen, jadi 20 sen di sini. Jadi cara bacanya RM550.20 sen. Alright. Jelas ya? Seterusnya soalan ketiga, hitung hasil bahagi RM578,404.20 dan 30. Okey, maksudnya bahagi dengan 30 lah. Jadi untuk soalan ni kena bahagi dengan 2 digit nombor ya, 30. Jadi buatlah bentuk lazim. Okey, kemudian bina sifir 30. Mudah saja, sifir 30 berasal dari sifir 3 ya. Kemudian kamu tambah sahaja. Okey, kamu tambah saja sini sifar. Semua sifir 3 ya. Jadi yang lain pun semua sifar. Sifar ya. Okey, dah dapat semua. Cuma tambah sifar sahaja di tepi dia. Jadi, pertama sekali 5 bahagi dengan 30. Tak boleh ya. Sebab apa? Sebab 5 ni kecil daripada 30. Jadi sekarang ni ambil 2 digit 57 ya. Di 1 darab 30 sama dengan 30 ya. Jadi bakinya 27 ya. Tengok sifir. Jadi bawah turun 8. Jadi sekarang ni nombor 278. Okey, cari dekat sini mana 278. Jadi 9 darab 30 sama dengan 270. Bakinya 8. Kemudian macam biasa bawah turun 4 ya. Okey, cari 84 ya dekat sifir. 2 darab 30 sama dengan 60. Bakinya 24. Okey, seterusnya macam biasa bawah turun sifar. 8 darab dengan 30 sama dengan 240. Tiada baki ya. Okey, tapi 4 ni belum selesai lagi. Bawa turun 4. Di sifar darab 30 sama dengan sifar. Bakinya 4. Masih berbaki ya. Okey, bawa turun 2. Kemudian, ingat ya, titik perpuluhan. Naikkan ke atas. Di 1 darab 30 sama dengan 30. Okey, bakinya 12. Ada lagi baki. Maksudnya kamu buat turun lagi sifar ya. Jadi seterusnya dapat 4 darab dengan 30 sama dengan 120. Tiada baki. Ingat ya, bila kita nak bahagi wang, jawapannya mesti tiada baki. Okey, tiada baki. Mesti tiada baki. Kalau ada baki, maksudnya kita kena cipta sifar. Cipta sifar. Okey. Cipta sifar. Kemudian atas tu, hasil bahagi tu ada titik perpuluhan. Cipta titik perpuluhan. Alright. Jadi dapatlah jawapannya tadi. Macam mana cara kita nak baca ya? RM19,280.14 ya. Alright. Kita lihat contoh yang keempat. RM396,810 bahagi dengan 25. Okey, bahagi dengan 2 digit nombor. Jadi seterusnya, bina sifir 2 dan sifir 5. Daripada sifir 2 dan 5 ni, kamu akan dapat sifir 25. Okey. Okey, bahagian dalam petak ni, yang cikgu buat kotak ni, yang ni semua kena tambah lah. Okey, jadi tambah, dapatlah sifir 25 ya. Untuk lebih jelas, kamu boleh lihat video cikgu sebelum ni ya. Bahagi dengan 2 digit nombor ya.
Okey, 1 darab 25 sama dengan 25. Bakinya 14, bawah turun 6. Jadi 5 darab dengan 25 sama dengan 218. Okey, lihat dekat sifir ya. Sorry, sama dengan 125. Okey, yang ni ya. Jadi bakinya 218 ya. 8 ni bawah turun. Jadi 8 darab dengan 25 sama dengan 200. Bakinya 18, bawah turun 1. Okey, lihat dekat sifir ya. Di 7 darab dengan 25 sama dengan 175. Baki tolaklah. Tolaknya dapat 6. Jadi bawah turun sifar. Seterusnya 2 darab dengan 25 sama dengan 50. Bakinya 10. Okey, nombor dah habis. Semua dah habis ya, kamu bahagi. Tapi masih berbaki. Ingat ya, bahagi wang tak boleh ada baki. Jadi sekiranya ada baki, kamu kena cipta sifar, kemudian cipta titik perpuluhan. Ataupun cipta sifar, naik titik perpuluhan ya. Cipta sifar, naik titik perpuluhan. Dia tak boleh ada baki. Jadi carilah 100 ya. Okey, ada ya 100 darab dengan 4. Jadi kamu dapat 4 darab dengan 25 sama dengan 100. Okey, tiada baki dah. Jadi untuk tulis RM, ringgit ya. Jadi 4 ni tak boleh. Jadi kamu terus tambahkan sifar sahaja. Kemudian bahagian depan ni mesti ada. Dapatlah jawapannya RM RM15,872.40. Okey, tulis semula ya. Okey, jadi tulis semula jawapannya. Jadi seperti biasa, sekiranya dah faham apa yang cikgu ajar, boleh buka buku teks tahun 5 ya, muka surat 98. Cuba buat latihan. Dan cikgu akan share jawapannya juga ya. Jadi teknik belajar matematik, buat latihan, ada jalan kerja, kemudian cek jawapan. Alright, jawapan dah disediakan. Jadi itu sajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.